Perdana Menteri Lee Hsien Loong berkata Raffles Institution RI harus terus kekal inklusif dan menjadi harapan untuk semua dari pelbagai latar belakang. PM Lee menambah RI harus berusaha gigih untuk menggalakkan pelbagai bakat untuk menuntut di sana. Menteri Pendidikan Chan Chun Sing menyampaikan ucapan itu bagi pihak PM Lee sebenar ulang tahun ke-200 RI. A diverse school community benefits all of the students. The potential of learning is best achieved when there is a good mix of students in school. It allows everyone to appreciate different perspectives and learn from others with different life experiences and backgrounds. Encik Chan berkata PM Lee dinasihatkan daripada tidak menghadiri majlis besar-besaran selepas jatuh sakit dengan COVID-19 awal minggu ini. Menulis di Facebook, PM Lee berkata beliau diuji negatif dan akan kembali bertugas esok. Sekitar 4,000 pelajar, kaki tangan dan anggota alumni RI hadir siang tadi. Untuk menggalakkan semangat inklusif, RI akan menyertakan skim DSA berdasarkan bakat seseorang. Seseorang pelajar boleh memohon skim DSA di peringkat JC1 berdasarkan kekuatan kepimpinan dan kelakonan contoh. Mereka dengan kejayaan dan bakat dalam bola keranjang juga boleh memohon DSA ketika darjah 6. RI juga meningkatkan tempat asrama kepada 100 tempat untuk para pelajar dari sekolah-sekolah lain bagi meluaskan akses kepada peluang-peluang pembelajaran. Mr. Bae Soo Kiam, Chairman of the Board of Governors. Tapak bagi tempat-tempat ibadah dijangka lebih murah serta diagihkan dengan lebih adil dalam kalangan badan agama di Singapura. Pihak berkuasa bakal memperkenalkan rangka kerja undian yang baru menjelang suku ketiga tahun ini. Ia akan menggantikan sistem bidaan berdasarkan persaingan yang ada sekarang. Tapak untuk tempat-tempat ibadah memerlukan perancangan bandar yang teliti terutama dengan jumlah tanah yang terhad. Beberapa badan agama dapati harga tanah bagi tapak sedemikian semakin hari semakin mahal kerana perlu melalui sistem tender. Sukar bagi pihak yang kekurangan dana untuk bersaing dalam bidaan serta mendapatkan tapak baru. Oleh itu, satu rangka kerja yang lebih adil dalam mengagihkan tapak tanah untuk tujuan ibadah akan bermula lewat tahun ini. Setiap badan agama akan mendapat satu undi secara automatik untuk bidaan tapak untuk tempat ibadat pada harga yang telah ditetapkan pemerintah. Mereka akan mendapat satu undi tambahan untuk setiap percubaan yang gagal dalam tempoh masa 5 tahun dihadkan kepada 4 undi. Rangka kerja terbaru itu bagaimanapun tidak menjejas tapak untuk masjid-masjid kerana ia diuruskan secara terpisah oleh Majlis Ugama Islam Singapura atau MUIS. Rata-rata wakil badan-badan agama di Singapura mengalu-alukan inisiatif terbaru pemerintah ini. Under the new system, that's good because they don't have to worry, don't have a balance or pressure in raising the fund for the payment. I think that's good, so they can make use of the time or save money for their activities to help the society in their work. Demikian juga maklum balas Majlis Katolik Archdiocese Singapura yang berkongsi bahawa sistem bidaan telah menyebabkan harga tapak melonjak. Namun ia berharap pertimbangan perlu diberi bagi keperluan bagi mendapatkan tapak khusus bagi lokasi tertentu. Di bawah rangka kerja baru itu, untuk memastikan semua pertubuhan ada akses seksama, satu tempoh bagi meredakan permintaan bakal diperkenalkan. Tiada undi akan diberikan kepada badan-badan agama yang telah berjaya mendapat tapak baru dalam tempoh 5 tahun yang lalu atau yang telah memperbarui pajakan mereka dalam tempoh 2 tahun yang lalu. Sekitar 3,000 flat akan ditawarkan di estet perumahan tengah di bawah skim BTO bermula Selasa depan yang merangkumi lebih separuh daripada jumlah flat yang ditawarkan di merata negara. Secara keseluruhannya, kira-kira 70% daripada flat yang akan dibina di tengah bakal siap dalam masa kurang 4 tahun. Kedua-dua projek itu terletak di Park District dan Plantation District. Salah satunya adalah Plantation Verge dengan tempoh menunggu lebih 3,5 tahun. Terletak bersebelahan laluan berlanskap, ia bakal menjadi tempat untuk para penduduk berkebun. Satu lagi projek adalah Park Meadow di tengah.
Ia terletak dalam jarak 1 km dari Sekolah Rendah Anglo-Chinese ACS yang bakal berpindah ke sini pada 2030. Walaupun ia merupakan projek BTO terbesar di tengah dengan hampir 2,000 unit ditawarkan, tempoh menunggu adalah sekitar 3 tahun sahaja. Estet perumahan itu akan dilengkapi dengan kedai-kedai, pusat jagaan kanak-kanak dan kelab masyarakat. Sebuah pusat pertukaran bas dan MRT laluan Jurong juga akan dibuka secara berperingkat mulai 2027. GRC Marsiling UT mempertingkatkan usaha mengitar semula dan memasang panel suria di blok-blok perumahan awam. Itu antara beberapa inisiatif yang digariskan dalam laporan sulung GRC tersebut berkaitan kemampanan. Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong dan para anggota Parlimen kawasan undi itu juga menanam 50 batang pokok pagi tadi, yang merupakan sebahagian kegiatan yang dianjurkan menjelang ulang tahun ke-100 kelahiran mendiang Perdana Menteri pengasas Lee Kuan Yew tahun ini. Mendiang Encik Lee melancarkan kempen menanam pokok yang pertama seluruh negara 60 tahun lalu. Laporan oleh GRC Marsiling UT itu juga menggariskan beberapa penambahbaikan yang para penduduk mahukan. Ini seperti lebih banyak ladang pertanian di bumbung bagi masyarakat. More community gardens is definitely one of our top priority lists, especially in Woodgrove. That's one of the biggest wishes that our residents have actually expressed to us. We are looking into it and working with the relevant agencies to find the suitable locations, and we hope to update our residents more in times to come.